Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua pelajar. Hari ini kita sambung lagi bab 9, ya, topik yang terakhir untuk bab 9 iaitu 9.2 ekologi populasi. Seperti yang kita dah belajar untuk bab 9 ni, 9.1 kita dah masuk topik tersebut pada minggu sebelum cuti sekolah. Jadi untuk ekologi populasi, apa yang perlu kita tahu tentang ekologi populasi ada pada muka surat 190 pada buku teks masing-masing. So kita ada di sini ekologi populasi iaitu cabang ekologi yang mengkaji interaksi sesuatu populasi dengan persekitarannya. Jadi kita kena tahu dan ingat balik apa yang dimaksudkan dengan populasi. Okey, kat sini pun ada dinyatakan maksud populasi sekali lagi iaitu sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Ya, sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Maknanya kalau ada spesies haiwan tertentu, contoh kalau daripada buku teks tu populasi ikan badut, spesies yang sama hidup di habitat, contohnya di Batu Karang lah, dia hidup pada habitat yang sama. Jadi kita nak tahu beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi taburan ataupun kepadatan populasi sesuatu organisma tu. Jadi kita boleh juga rujuk pada latihan, praktis formatif 9.2 sambil bincang tentang topik 9.2. Kita boleh juga bincang jawapan bagi praktis formatif 9.2 nombor 1 dan 2, sikit je soalan dia. Okey, kalau tengok pada soalan, kita ada soalan pertama ni. Sebuah ekosistem mempunyai saiz, kepadatan dan taburan populasi. Jadi dia nak suruh awak bezakanlah untuk A ni, apakah perbezaan antara saiz dan taburan populasi. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apakah faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Ada pada muka surat 190 yang teacher sebut tadi. Ada juga soalan dia kat sini, nyatakan faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Dan juga C, nyatakan corak taburan populasi dan jelaskan. Jadi sekarang ni kita nak tengok dulu faktor lah, senang sikit ikut pada muka surat 190. Faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Macam mana kita nak tahu banyaknya sesuatu kepadatan ataupun taburan organisma tu pada populasi dia, pada habitatnya. Apa yang faktor yang pertama yang biasa diambil kira adalah, kalau tengok kat sini ada pada jadual 9.3, yang pertama adalah suhu. Okey, suhu biasanya suhu optimum bagi tumbuhan dulu. Ni sekarang ni faktor yang teacher sebut ni, dia kaji dulu pasal tumbuhan, kesan terhadap tumbuhan. Okey, so sekarang ni poin yang pertama, suhu optimum bagi tumbuhan antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Yang ni memang pertumbuhan-tumbuhan lah, faktor suhu memang yang ni yang paling sesuai untuk tumbuhan hidup. Okey, salah sikit. Okey, suhu yang tinggi dapat menyebabkan enzim ternyah asli. Proses biokimia dalam tumbuhan akan terganggu. Okey, suhu yang tinggi ni seperti yang kita dah pernah belajar masa tingkatan 4 dulu, dapat menyebabkan enzim ternyah asli. Proses biokimia dalam tumbuhan akan terganggu. Okey, yang ni kita dah belajar tentang enzim. Enzim kalau misalnya suhu dia optimum, iaitu pada kadar 37 darjah Celsius, memang tindak balas enzim akan berlaku pada maksimum lah ataupun optimum. Jadi sekarang ni kita nak tahu jika suhu yang tinggi, enzim ternyah asli ni macam mana.
Apa yang dimaksudkan dengan ternyah asli awak dah belajar masa tingkatan 4. Okey, so ni antara kesan dia. Kalau kita tengok sini ada kesan dia merencat pertumbuhan-tumbuhan, meningkatkan kadar senjata air secara transpirasi, menurunkan kadar fotosintesis. Okey, jadi kita nak tahu maksud ternyah asli tadi. Ada teacher letak sikit satu muka surat lah. Satu muka surat daripada buku teks tingkatan 4, tajuk enzim. Apa yang terjadi pada enzim bila ternyah asli? Kalau awak tengok poin yang ketiga. Poin yang ketiga dia ada nyatakan. Sini ya. Ni kalau optimum, selepas suhu mencapai suhu optimum, peningkatan suhu yang seterusnya akan mengurangkan aktiviti enzim dengan cepat sehingga aktiviti enzim berhenti pada suhu 60 darjah Celsius. Okey, pada suhu 60 darjah Celsius tu, yang dicakap tadi, enzim ternyah asli kerana ikatan kimia dalam molekul enzim terputus pada suhu yang tinggi. Ikatan kimia pada molekul enzim terputus. Ataupun sebenarnya kita boleh juga bagi tahu atau nyatakan tapak aktif pada molekul enzim akan berubah bentuk. Okey, ni ada kat bawah ni. Enzim tidak dapat mengekalkan bentuk 3 dimensi. Tapak aktif enzim berubah. Substrat tidak dapat saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim. Maknanya tak boleh bergabung. Tapak aktif enzim berubah, substrat tak boleh bergabung dengan enzim. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ternyah asli. Okey, kita balik pada tajuk asal. Kalau misalnya tak faham boleh tanya balik teacher ataupun boleh bacalah apa yang teacher lampirkan tadi untuk perkataan ternyah asli. Okey, sambung balik. Suhu yang rendah akan mengurangkan aktiviti enzim. Kalau suhu terlalu rendah pula, kurang daripada 25 darjah, cuaca yang sejuk sangat, dia akan memperlahankan tindak balas biokimia. Okey. So faktor yang kedua, air. Okey, air memang, kehidupan memang perlukan air. Untuk apa? Untuk aktiviti enzim, fotosintesis serta pengangkutan dan sokongan dan tumbuhan herba. Yang ni untuk tumbuhan lah. Kawasan kering seperti gurun dan kawasan tundra seperti di kutub mempunyai taburan populasi serta kepadatan tumbuhan yang rendah. Sebab kurang sikit dari segi bekalan air. Jadi kepadatan tumbuhan tu akan rendah lah, berkurang. Okey, next. Kita ada lagi cahaya. Cahaya penting untuk tumbuhan sebab untuk proses fotosintesis. Kawasan yang kurang terima cahaya mempunyai bilangan tumbuhan yang sedikit lah. Memang pun kalau misalnya kawasan yang orang kata kurang penerimaan cahaya matahari, bilangan ataupun kepadatan ataupun populasi tumbuhan tu adalah kurang. Okey, yang seterusnya, pH tanah. pH keasidan atau kealkalian ni penting untuk penyerapan nutrien oleh akar. Okey, pH tanah yang terlalu berasid atau berakali akan menyebabkan penyerapan nutrien oleh tumbuhan menjadi rendah. Jadi kena balance ataupun seimbang dari segi pH tanah. Pertumbuhan pokok akan terjejas kerana kekurangan nutrien. Bila pH tanah ni terlalu berasid atau berakali, memang penyerapan nutrien tu akan jadi rendah oleh tumbuhan ni. Dia nak serap nutrien tu sikit je lah. Jadi pertumbuhan dia akan terjejas ataupun terganggu. Okey. Next, kandungan garam mineral. Okey, kandungan garam memberikan kesan apa? Penyerapan air secara osmosis dalam akar. Osmosis, ingat balik tajuk tingkatan 4. Pun kata penyerapan air. Memang dia akan gunakan istilah osmosis lah. Okey, kandungan garam yang tinggi dalam tanah menyebabkan tumbuhan kehilangan air melalui osmosis. Jadi kalau dia tak cukup, satu tak cukup air. Masalah tak cukup air satulah. Dan kandungan garam terlalu tinggi dalam tanah. Dia tak boleh juga. Jadi tumbuhan ni akan hilang air banyak. Jadi mineral pula diperlukan untuk menghasilkan protein, enzim, nukleotida, vitamin dan sebagainya lain. Yang ni sebenarnya dalam baja lah. Mineral ni. Contoh, fosforus digunakan untuk membentuk fosfolipid dalam pembentukan membran sel. Okey, untuk haiwan.
Antara faktor yang mempengaruhi taburan ataupun populasi untuk haiwan. Kesan kepada haiwan kalau tengok ni, dia ada bagi tahu ni. Okey, suhu, kawasan yang terdedah pada suhu tinggi dalam sesuatu habitat tu kurang diduduki oleh haiwan seperti cicak dan siput. Sebab cicak dengan siput ni contohlah, dia memang suka tempat yang kurang panas ataupun suhu yang rendah. Okey. And then air. Haiwan tertumpu ke kawasan mempunyai sumber air yang cukup. Memanglah semua haiwan ataupun hidupan memang memerlukan air untuk minum sebagai minuman dan juga untuk sejukkan badan. Kalau kita tengok gajah pun memang akan dicarinya sumber air. Okey, tempat membiak. Tempat membiak sesuai dan selamat diperlukan oleh haiwan bagi melahirkan membesarkan anak. Yang ni senang memang kena hafal dan ingatlah ataupun fikir secara logik. Dan last sekali, bekalan makanan. Makanan penting untuk kemandirian kerana haiwan ialah heterotroph, iaitu bergantung kepada tumbuhan dan haiwan lain sebagai makanan. Okey, ni habis tentang faktor. Okey, 3 corak taburan populasi. Yang ni corak taburan populasi dia ada juga sebenarnya, iaitu berkelompok, rawak dan sekata. Ada 3. Bukan 300, bukan 3,000. Ada 3 sahaja. So, hafal. Corak taburan populasi, kelompok, rawak, sekata. Kalau tengok pada gambar ni. Ni. Tengok keadaan dia kalau berkelompok, dia berkumpul macam tu. Kan? Kelompok-kelompok ni. Ada grup dia. Kalau rawak, dia tak orang kata keadaan dia tak tentu arah. Keadaan dia tu, corak dia ni ada kat sini, ada sebahagian kat sini. Tu rawak. Kalau sekata cantik je. Sekata cantik je, keadaan dia teratur. So kalau kita tengok keterangan dia, senanglah untuk faham. Berkelompok dulu. Corak taburan populasi yang pertama, berkelompok dulu. Organisma berkelompok membentuk kumpulan yang terpisah. Ini disebabkan oleh apa? Taburan sumber yang tidak sekata dalam sesebuah kawasan. Dia jadi berkelompok tu sebab taburan sumber dia, air ke makanan tu tidak sekata. Okey, kalau rawak, taburan organisma berada dalam corak yang bebas. Bebas di sesebuah kawasan. Dia bebas berada di mana-mana tempat. Dan kenapa jadi macam ni? Dia melibatkan spesies yang kurang berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Dia kurang berinteraksi dengan individu ataupun organisma yang lain. Okey. Sekata. Organisma tersebar di seluruh kawasan yang diduduki. Maknanya sekata setiap tempat ada. Melibatkan spesies yang mana sentiasa individu bersaing merebut sumber yang terhad dalam sesuatu kawasan. Yang ni dia ada interaksi lah maksudnya. Okey. Ni corak senang. Okey, next. Kita tengok soalan. Apa soalan pertama nak? Okey, soalan pertama kita tengok balik. 1A, apakah perbezaan antara saiz dan juga taburan populasi ataupun kepadatan populasi? Okey, yang ni boleh rujuk muka surat. Yang kita nak bincang ni muka surat 192. Okey. Apa yang dibezakan antara saiz populasi dan juga kepadatan ataupun sebenarnya taburan populasi? Kita tengok sini 2 faktor, saiz populasi dan kepadatan populasi ataupun juga dikenali sebagai taburan populasi. Okey. Kita tengok juga maksud dia, kalau saiz populasi, bilangan organisma yang terdapat dalam sesebuah populasi. Ingat balik, ulang balik saiz populasi iaitu bilangan organisma yang terdapat dalam sesebuah populasi. Okey, kita tengok pula yang kedua, kepadatan populasi ataupun taburan populasi. Maksudnya adalah bilangan individu sesuatu spesies per unit keluasan habitat. Bila bercakap tentang kepadatan ni maksudnya taburan, keadaan populasi tu dia berada di kawasan mana. Jadi dia akan melibatkan keluasan habitat. So yang ni awak ingat, kalau kepadatan
Terus ingat keluasan habitat. Okay, next. Saiz populasi di kawasan, sesebuah kawasan tu boleh dianggarkan melalui teknik persampalan rawak. Apabila sesuatu kawasan yang diselidiki adalah besar dan data sukar untuk diperolehi. Jadi biasanya sampel untuk kita dapatkan kepadatan ataupun taburan populasi, contohnya haiwan ataupun tumbuhan, kita boleh gunakan satu teknik yang dinamakan sebagai teknik persampalan kuadrat. Apa dia teknik persampalan kuadrat? Kita tengok dulu sini. Okey, ada gambar apa semua. Dah jelas, memang jelas sangat dah kat sini. Teknik persampalan kuadrat, inilah gambarnya. Dia menggunakan apa tu? Kalau ikutkan, dia boleh gunakan kuadrat ni, yang besi yang awak nampak yang pelajar ni pegang. Dah saya sebut besi, maknanya boleh guna logam, kayu ataupun plastik kuadrat ni. Okey, kita tengok lebih jelas lagi. Teknik persampalan kuadrat. Apa tujuan dia? Menganggarkan saiz populasi tumbuhan daratan atau haiwan yang tidak aktif atau tidak bergerak. Ataupun dia bergerak dengan amat perlahan. Maksudnya, contoh macam siput. Apa lagi? Yang bergerak perlahan. Belalang pun boleh sebenarnya, yang kurang aktif lah. Maknanya kalau dia bergerak pun setakat kalau dekat padang sekolah, kat kawasan tu je lah dia bergerak. Okey, maknanya kita boleh guna teknik persampalan kuadrat. Bilangan organisma dalam kawasan kuadrat merupakan sampel yang mewakili keseluruhan kawasan yang dikaji. Okey, apa dia kuadrat pula? Kuadrat, ni kuadrat ni. Kalau tengok gambar, ni kuadrat. Okey, struktur rangka berbentuk segi empat sama diperbuat daripada kayu, besi atau plastik. Seperti yang teacher bagi tahu tadi lah, gambar pun ada ni. Boleh juga buat di sekolah. Kalau ada masa biologi tu, eksperimen atau aktiviti, memang boleh buat lah masa kat sekolah kalau tak ada masalah pandemik. Okey, kat rumah pun boleh kalau ada dekat dengan kawasan padang kosong, dia ada rumput, memang boleh buat gunakan kuadrat ni. Okey, kuadrat biasanya dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar untuk menganggarkan peratus litupan sesuatu spesies. Dia ada peratus dia sebenarnya, ada perkiraan dia. Okey, saiz kuadrat bergantung kepada jenis dan saiz organisma, keluasan kawasan, taburan serta kepadatan tumbuhan yang dikaji. Contoh dia bagi ni kuadrat 1 meter persegi. Sesuai untuk menganggarkan populasi tumbuhan ataupun haiwan di padang sekolah. Ada pernah buat dulu di sekolah masa sebelum pandemik. Memang menarik lah. Okey, ni kalau awak tengok keadaan kuadrat ni, dia boleh guna dawai, besi di bahagian tengah warna biru ni, kalau awak tengok ni. Okey, tapi kena segi empat sama lah. Saiz ni kena ukur elok lah kiranya. And then kita cuba jawab soalan. Ada soalan A dah senang je lah. Apakah perbezaan antara saiz dan taburan populasi? Tadi kita dah bincang. So saiz, teacher pun ada dah type sikit. Okey, saiz populasi. Ni saiz populasi, bilangan organisma yang terdapat dalam sesebuah populasi. Dia nak pula taburan atau kepadatan populasi, bilangan individu sesuatu spesies per unit keluasan habitat. Yang ni awak boleh rujuk pada muka surat 192 yang baru je kita bincang. Okey, yang B, yang ni dah beres Okey, B, nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Baru je bincang muka surat 190 tadi. Yang ni pun senang. Ni pun teacher dah ada jawapan sikit. Okey, so boleh tulis juga jawapan dalam buku masing-masing lah. Buku biologi, buku nota masing-masing. Soalan praktik formatif 9.1 buat awal-awal. Memang akan mudahlah kerja awak. Bila kita buat latihan, kita akan lebih faham. Okey, faktor yang mempengaruhi taburan populasi, kita ada suhu. Yang ni koma sebenarnya.
suhu air. Okey. Okey, suhu air, cahaya, pH tanah, kandungan garam mineral, tempat membiak dan bekalan makanan. Ya. Okey, C. Nyatakan corak taburan populasi dan jelaskan. Yang ni pun kita dah bincang. Ada 3 jenis corak taburan populasi kan. Pada muka surat yang kita dah bincang tadi, muka surat 191. Senang je. Okey, C. Ni dah ada dah. Berkelompok, iaitu organisma berkelompok membentuk kumpulan terpisah kerana taburan sumber yang tidak sekata. And then kita ada rawak. Organisma berada dalam corak bebas di sebuah kawasan kerana kurang berinteraksi antara satu sama lain. Dan juga sekata. Organisma tersebar di seluruh kawasan kerana setiap individu bersaing merebut sumber terhad dalam kawasan. Okey, beres untuk soalan C. Soalan nombor 2. Ya. Okey, persampalan kuadrat dapat digunakan untuk mencari peratus litupan spesies tumbuhan di padang sekolah. Andaikan anda telah dibekalkan suatu kuadrat, terdiri daripada rangka kayu berbentuk segi 4. Okey, dibagi ke awak rangka kayu, and then apa yang cikgu awak ataupun guru biologi minta adalah kuadrat tersebut perlu diubah suai supaya mendapat anggaran yang lebih tepat. Jelaskan. Ada sebenarnya dalam buku teks. Cuma kena buat ayat lah. Kena pandai buat ayat. Muka surat 192. Tadi pun teacher dah bincang dengan awak kan. Apa dia kuadrat. So, ni ada dah teacher sediakan. Kalau kita nak terangkan, katalah mungkin dapat 2 markah ataupun 3 markah pada soalan tadi. Kuadrat yang boleh awak ubah suai, kita boleh ambil daripada buku teks. Dia bagi tahu kan, pastikan kuadrat tu bersaiz segi 4 sama setiap petak tu. Okey, ni macam yang kita tengok gambar ni. Yang ni segi 4 sama setiap satu. Maknanya boleh guna dawai, tali rafia dan sebagainya. Tapi kalau nak lebih tahan, guna dawai lah. Okey. So, pecahkan kuadrat tersebut kepada bahagian-bahagian segi 4 sama saiz. Yang lebih kecil menggunakan dawai atau tali. Tali pun boleh. And then, segi 4 kecil tu dilitupi oleh spesies separuh atau lebih dikira sebagai mempunyai litupan. Maknanya kalau ada haiwan ataupun tumbuhan di sini. Kalau tumbuhan yang banyak kat sini. Ni kita kira lah. Okey. Sekejap. Yang ni kita kira. Ni kira 1. Okey, katalah kawasan ni pula ada. Kawasan ni ada banyak lah. Kawasan lain tu sikit je. Contoh je lah ni. Okey. Kawasan ni pun ada banyak tumbuhan. Contoh Mimosa pudica. Pokok semalu kan. Yang ni kita kira. 2 petak dia. Ni 3, 4, 5. Contohlah. Inilah dikira sebagai 4 petak kuadrat. Nanti ada perkiraan dia sebenarnya. Okay. And then, manakala yang kurang daripada separuh diabaikan. Maknanya petak tu tak payah kira lah. Okay, kita sambung balik. Ni muka surat 193. Ni antara formula ataupun rumus yang digunakan untuk teknik persampalan kuadrat. Okey, teknik persampalan kuadrat dapat menganggarkan frekuensi, kepadatan dan litupan sesuatu spesies tumbuhan yang dikaji. Okey, so yang ni biasa dibagi dalam peperiksaan dalam objektif pun ada, esei pun kadang-kadang ada, tapi jarang lah. Jadi maksudnya awak boleh gunakan ataupun hafal lah. Kalau boleh hafal, ingat bezakan antara 3 formula ni. Macam mana kita nak kira. Okay. So kalau frekuensi,
Frekuensi bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji. Per dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab dengan 100. Yang ni dia dapat dalam bentuk peratus. Okey, kepadatan. Yang ni bilangan individu peratus sesuatu spesies per unit luas kawasan kajian. Dia kaitkan dengan luas kawasan kajian. Sebab tadi pun kalau sebut pasal kepadatan memang dia ada pasal keluasan kawasan kan. Okey, so kepadatan jumlah bilangan individu spesies yang dikaji bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab dengan luas satu kuadrat. Okey, dia akan bagilah semua apa orang kata detail dia tu, luas berapa, bilangan kuadrat berapa, awak kena kira lah. Ada mungkin dia bagi juga bilangan, kena hitung lah tambah dan sebagainya. Okey, litupan merupakan luas permukaan tanah. Yang ni untuk litupan maksud litupan luas permukaan tanah yang dilitupi oleh pucuk tumbuhan spesies. Luas permukaan tanah yang dilitupi oleh pucuk tumbuhan spesies. Jadi peratus kita boleh dapat lah kat sini. Peratus litupan luas kawasan yang dilitupi oleh spesies yang dikaji per dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab dengan luas satu kuadrat. Darab dengan 100% pula. Yang ni betul peratus juga. Yang ni dia bagi tahu peratus litupan. Takut tertukar dengan frekuensi. Kalau peratus litupan dia kaitkan dengan luas kawasan yang dilitupi oleh spesies. Ni. Okey. So, 3 rumus ni kita dah bincang. Okey. Yang ni pun penting. Kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula pada muka surat 194. Yang ni penting jugalah sebab silibus sama pun memang belajar apa sebenarnya kaedah ni. Kita tengok. Okey. Kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula dapat menganggarkan saiz populasi organisma yang bebas bergerak di dalam kawasan yang dikaji seperti musang, ikan hiu, siput, ulat gonggok, serangga dan rama-rama. Okey, kalau siput ni kena tengok keadaan jugalah, ada jenis dia sebenarnya. So lebih selain daripada kuadrat, eloknya kita gunakan untuk apa orang kata untuk kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Dia memang lebih elok guna untuk haiwan, memang diguna yang ni sebenarnya. Yang macam tadi kuadrat boleh juga untuk haiwan, tapi kalau tidak bergerak tu rasanya lebih elok, lebih sesuai untuk tumbuhan. Okey, so sekarang ni kita tengok balik apa dia sifat syarat-syarat yang diperlukan untuk kaedah ni. Yang pertama, kalau kita tengok sini, haiwan yang dikaji ditangkap secara rawak di dalam kawasan kajian. Habitat semula jadi dia. Kalau contoh macam siput di kawasan padang lah. And then bilangan haiwan yang ditangkap dicatatkan. Lepas dia tangkap tu, dia catat bilangannya. And then setiap haiwan ditangkap ditanda. Contohnya dengan menggunakan pewarna kuku, cat atau dakwah India. Maksudnya yang tak tanggal. Contoh kalau awak tengok kat sini, dia bagi tanda kat sini. Dia guna apa tu untuk tahan lama lah, tak apa orang kata tertanggal. Okey, and then haiwan yang telah ditanda dilepaskan semula ke kawasan yang kajian yang sama. Dilepas balik pada tempat habitat dia. Selepas satu jangka masa tertentu, mungkin seminggu atau 2 minggu ataupun sebulan, tangkapan kedua dibuat secara rawak di kawasan kajian yang sama. Dia tangkap untuk kali kedua, tapi tak pastilah yang haiwan yang mana yang ditangkapnya, sama ada yang ditanda ataupun tak. And then jumlah semua haiwan dalam tangkapan kedua, iaitu bilangan haiwan yang bertanda dan tidak bertanda dicatatkan. Tu cara dia lah. Yang ni pun sebenarnya ada formula dia, rumus dia sebenarnya. Okey. Selain pada siput, ikan pun guna teknik tanda, tangkap, tanda dan tangkap semula. Kalau awak tengok kat sini lah. Memang digunakan teknik ni dah lama sebenarnya. Okey. Habislah tajuk ataupun topik 9.2 kita untuk hari ni. Ekologi populasi. So masing-masing boleh lengkapkan latihan dan juga boleh buat ulang kaji balik tajuk ataupun bab 9 ni. Kalau ada apa-apa boleh tanya teacher balik. Okey. Assalamualaikum.